Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua warga UMT serta hadirin hadirat di mana jua anda berada. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah dan sedekahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta para sahabat untuk diri kita dan keluarga kita dan untuk keberkatan majlis kita pada pagi ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi. Dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada pagi ini secara maya dalam syarahan umum bersama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nozaini binti Azman, ahli akademik yang merupakan seorang profesor di Pusat Kepimpinan dan Polisi Pendidikan, Fakulti Pendidikan dan juga merupakan pengerusi Pertubuhan Pembangunan Pendidikan dan Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia atau ringkasnya pendapat untuk sesi 2021 hingga 2023 dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau akan membicarakan tajuk siapa itu ahli akademik. Terima kasih Profesor Datuk kerana dapat bersama-sama kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Prof, Datuk, Dr, Tuan-Puan, pegawai-pegawai akademik UMT, rakan-rakan IPTA dan IPT serta semua hadirin yang mengikuti program ini secara atas talian Webex. Izinkan saya memulakan bicara pagi ini dengan serangkap pantun. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Untuk makluman para hadirin sekalian, sesi syarahan umum kali ini merupakan platform untuk memberi pendedahan dan kefahaman kepada ahli akademik berkaitan dengan kerjaya ahli akademik melalui perkongsian ilmu atau pandangan bersama ahli akademik khususnya dan warga UMT amnya. Sebelum kita teruskan sesi ini, ingin saya maklumkan sedikit perjalanan program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nozaini Azman sebentar lagi dan sesi soal jawab akan dibuka di pertengahan dan akhir program. Yang berbahagia Prof, Datuk, Dr, Tuan-Puan, dimohon untuk mute audio masing-masing ketika sesi berjalan dan boleh unmute ketika ingin bertanyakan soalan. Jika ada sebarang cadangan, permasalahan atau pandangan, boleh kemukakan di ruangan chat. Yang bahagia Prof, Datuk, Dr, Tuan-Puan yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama berkenalan secara ringkas dengan penceramah kita pada pagi ini. Saya rasa ramai yang dah kenal penceramah kita pada pagi ini, tapi tak apa, kita lihat lagi, kenal lagi beliau dengan lebih dekat. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nozaini Azman adalah seorang profesor pengajian tinggi di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan fellow penyelidik bersekutu di Institut Pengajian Tinggi Nasional IPPTN dan panel penasihat antarabangsa IPPTN Universiti Sains Malaysia. Pada waktu ini beliau menyandang jawatan pengerusi atau Presiden Persatuan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia atau pendapat bagi penggalian ketiga. Bidang penyelidikan utama beliau merangkumi dasar dan tadbir urus pendidikan tinggi, profesion akademik, pendidikan tinggi dan kelestarian serta kepimpinan dalam pendidikan tinggi. Beliau bukanlah orang asing di kalangan sesetengah warga akademik di UMT kerana sebelum ini beliau merupakan fellow penyelidik di Pusat Pembangunan Bakat Akademik PPBA dulu, sekarang ni Bakat UMT pada tahun 2013 hingga 2015. Usaha beliau juga antara penggerak yang mencetuskan kemenangan UMT untuk Anugerah Akademik Negara pada tahun 2019 yang bermula dengan pembangunan kepimpinan kesarjanaan dalam pengajaran dan pembelajaran di UMT. Tanpa melengahkan banyak masa, saya dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nozaini binti Azman untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk siapa itu ahli akademik. Silakan Datuk. Terima kasih Prof. Effendi, sahabat saya dan Prof. Ibrahim dari dulu sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan akademik yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Saya sebenarnya I cringe when people
use a lot of titles in academic discourses. Walaupun itu adalah sesuatu yang rasmi, tapi saya lebih suka dalam kita berbicara atau berdiskusi tentang berkaitan ahli akademik, saya rasa kita kurangkan formality dan panggillah saya apa saja, Prof Zaini kebiasaan, pelajar dan rakan-rakan ahli akademik panggil Prof Zaini. Yang berani sikit tu atau yang rasa dia lebih tua pada saya boleh saja panggil saya Zaini, no problem ya. Kalau beranilah, yang muda-muda pun boleh panggil saya Zaini. Cuma dalam budaya kita biasanya yang muda tu kita ada sedikit inilah ya, tapi tidak ada masalah. So let's do that supaya kita pun tidak ada space atau barrier antara kita dan lebih senang untuk kita berbincang ya. Saya juga mohon izin untuk pagi ini dalam syarahan ini. Pada awalnya kita ingat nak buat latihan tapi tidak sesuai, jadi kita lebih kepada perkongsian ilmu. Latihan itu akan dibuat selepas dalam masa kehadapan dan saya rasa AKAD pun akan memulakan latihan. Jadi saya akan menggunakan PowerPoint yang ada setengahnya bahasa Melayu, ada setengahnya bahasa Inggeris, setengahnya saya ambil daripada AKAD dalam bahasa Inggeris, setengahnya yang saya buat baru ya. Dan saya tambah dengan data-data terkini mengenai profession akademik, jadi dia cacah merbah sikit lah. So mohon izin lah ya untuk menggunakan dua-dua bahasa. Okey, jadi kalau boleh kita mulakan. Tak share lagi. Kalau kita lihat apa itu, saya mulakanlah dengan profession akademik. Sebelum saya mulakan, saya nak semua participants fikirkan di belakang minda masing-masing sambil mendengar sedikit perkongsian saya. Betul ke ada sebuah profession akademik atau satu profession akademik? Adakah kita adalah ahli kepada profession akademik seperti profession doktor, accountant, jurutera, geologi, mereka menganggap mereka adalah satu profession. Adakah ahli akademik sebenarnya adalah satu profession? Itu soalan saya untuk sama-sama kita fikirkan sambil saya menerangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan profession akademik ya. Profession akademik adalah jantung kepada organisasi pendidikan tinggi. Ini tak boleh dinafikanlah ya. Sebuah institusi kalau kita tak ada ahli akademik memang tidak berfungsi, kerana ahli akademik itulah yang menjalankan tugas-tugas utama iaitu penyelidikan, pengajaran dan khidmat. Tetapi ahli akademik itu tidak boleh menjalankan fungsi sebuah universiti kalau tidak ada pelajar. Sebab siapa yang dia nak mengajar ya? So itu sangat penting. Kalau dia tidak ada pelajar, dia menjadi institusi penyelidikan di luar sistem universiti. Itu mesti ahli akademik semua faham. Maksudnya di sini, saya terus saja kepada implikasinya ya. Kalau ahli akademik masuk ke UMT atau UKM atau di mana-mana sahaja, kata saya tak nak mengajar lah, saya nak menyelidik aja. Maksudnya silap. Bukan sepatutnya masuk universiti, sepatutnya pergi kepada institusi penyelidikan di luar universiti. Itu saya cakap terus terang saja. Sebab ahli akademik itu peranan utamanya adalah 3, iaitu penyelidikan, pengajaran dan khidmat. Ketiga-tiga ini mesti dilakukan. Jadi itu sebabnya universiti itu mesti ada ahli akademik dan mesti ada student, dan dia sangat perlukan ahli-ahli pentadbir, administration ya. Staf-staf sokongan kita sangat diperlukan untuk membantu ya. Okey, definasi ahli akademik ini adalah sekumpulan ahli yang bekerja di institusi pendidikan tinggi dan menjalankan pelbagai fungsi akademik ya. Now, perbezaannya dengan profession lain, profession doktor ke, engineer ke jurutera ke apa, adalah mereka tidak bebas atau liberal. Apa maksudnya? Maksudnya kalau mereka tidak lagi bekerja dalam sistem IPT, mereka bukan ahli akademik. Mereka adalah pakar bebas ke,
penceramah bebas ke, apa-apa sajalah nama yang mereka boleh gunakan. Tetapi mereka tidak boleh menggunakan title-title yang hanya digunakan dalam akademik. Misalnya Profesor Mahdia. Profesor itu adalah satu term yang digunakan dalam institusi akademik sahaja. Seperti doktor, dia boleh bekerja di luar, dia boleh bina klinik, jutera, dia boleh bina dia punya own company dan sebagainya. Kecuali mereka membuka institusi lain, bolehlah mereka bekerja di situ, tapi ahli akademik sebenarnya tidak bebas atau liberal, hanya bekerja dalam institusi pendidikan tinggi. Ya. Dan of course kita semua tahu menjalankan fungsi yang sama, tak boleh seorang yang tak mengajar, tak boleh seorang yang hanya nak buat khidmat, itu bukan ahli akademik yang sebenar, kecuali apabila telah ditentukan kebolehannya selepas melalui proses mungkin 2-3 tahun mengajar di fakulti, dipindahkan ke institut penyelidikan dalam sistem universiti. Mereka kadang-kala diminta untuk menjalankan penyelidikan dan khidmat. Sedikit sahaja pengajaran atau penyeliaan terhadap pelajar-pelajar PhD dalam institut. Ya. Institut yang berada dalam universiti. Itu selalunya pengajaran itu jauh lebih rendah lah ya. Mungkin mengajar research method dan sebagainya. Ataupun sebaik-baiknya masih mengajar satu atau dua kursus asas di fakulti. Sebab sekarang ni bukan institut, kepunyaan institut, fakulti, kepunyaan fakulti ya. Itu cara lama lah ya. Kita banyak sekarang ni mobility akademik itu sebenarnya harus bergerak daripada dalam institusi ya sebelum kita boleh mobility keluar. Apa yang membezakan ahli akademik? Mereka menjalankan tiga-tiga function ini yang membezakannya dan mereka berkongsi pengetahuan dan kemahiran yang sama ya. Selalunya semua ahli akademik ada PhD, jadi mereka dah ada asas penyelidikan. Itu sebab kenapa PhD itu sangat penting sebab khususnya di universiti, PhD itu sangat penting kerana asas menjadi ahli akademik di universiti adalah penyelidikan dan ini kita akan bincang sekejap lagi. Kenapa penyelidikan bukan pengajaran? Walaupun mereka berkongsi pengetahuan dan kemahiran yang sama melalui pendidikan PhD tadi atau latihan formal yang diiktiraf, tetapi apa yang membezakan adalah pengalaman. Pengalaman ni you cannot have a shortcut. That one everybody must understand. Kepimpinan juga dibina berasaskan tahun-tahun pengalaman. Kebijaksanaan, ini kita punya IQ lah ya. Dan juga wisdom. Dan wisdom ini tak ada shortcut. Wisdom is through experience. Dan kualiti penyampaian lah ataupun ialah dia berkait dengan IQ dan EQ tadi. Maksudnya sangatlah normal bagi ahli akademik muda, bila saya cakap muda adalah ahli akademik yang dilantik sebagai pensyarah, berbeza cara berfikir dan cara menjalankan tugasnya dengan seorang profesor. Sepatutnya lah. Kalau sama, something wrong with cara kenaikan pangkat di universiti tersebut. Dan ini memanglah asas kepada sistem kenaikan, maknanya apabila dia telah melalui beberapa tahun, itu sebab certain universiti dia tentukan tahun-tahun untuk kenaikan pangkat supaya kita nampak dia melalui pengalaman yang mencukupi, dia melalui satu proses untuk membina wisdom, kebijaksanaan ya, dan selepas itu barulah dinaikkan kepada profesor ya. Kita tidak boleh songsang lah benda tu ya, masuk-masuk jadi ahli akademik you rasa ahli akademik rasa dia sebaik-baik seperti level profesor, itu saya rasa tidak bijak bagi seseorang ahli akademik ya muda. Dan dalam profession akademik kita ni sangat-sangatlah cacah merbah sebab kita ada pelbagai disiplin. Kalau nak jadi VC atau dekan tu peninglah kepala sebab pelbagai-bagai kepala ya. Ada medical, ada engineering, ada economics, ada education, ada lawyer dalam satu universiti. Jadi ini mereka mempunyai pelbagai keperluan, kehendak, need, I need this, always needy kan. Jadi pening untuk mengurus ahli akademik ini. Tetapi inilah sesuatu yang unik mengenai
profession akademik kerana apa saja sub bidang boleh ada di dalam tu, ahlinya boleh mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang dan sub bidang. Ini unik. Kalau macam engineering dia ada 4-5 jenis engineer saja. Kalau doctors mungkin banyak tetapi masih lagi science. Science based. Tetapi kalau dalam university, you get it from science to social science to arts to humanities to everything that is ada bidang knowledge itu. Dan pengetahuan saintifik itu adalah asas kepada seorang ahli akademik. Saintifik itu bukan bermakna sains sosial tidak saintifik. Sebenarnya saintifik maksud di sini adalah sesuatu penelitian yang tepat, bersistematik, ada metodologi yang digunakan, khususnya aspek-aspek epistemologi. Epistemologi adalah teori-teori, konsep-konsep pembangunan ilmu yang mendasari sesuatu bidang itu. Itu semua orang mesti ada, sama ada you sains sosial ke, you antropologi ke, you jurutera ke, itulah asas seorang ahli akademik. Ahli akademik kalau tidak bercakap berkaitan yang berasaskan penelitian atau dapatan empirikal, dia bukan ahli akademik lah, dia macam orang lain lah, macam NGO ke, macam semua-semua orang di luar lah. Tak adalah keunikannya. Kalau menilik aja apa akan terjadi, menilik itu janganlah panggil diri ahli akademik. So sangat penting untuk kita mendasari apa yang kita bincang dan kita sampaikan berasaskan pengetahuan saintifik. Itulah sebenarnya yang membezakan kita dengan orang di luar atau orang lain lah atau profesion lain. Dan ahli akademik ni dia melalui pembangunan akademik berterusan. Sebab saya kata tadi daripada yang muda nak sampai ke level profesor atau senior, haruslah melalui pembangunan akademik ini, dan pembangunan akademik boleh dilakukan secara formal atau tidak formal. Formal yang disediakan oleh universiti, tidak formal yang diuruskan oleh sendiri, iaitu pembangunan kendiri. Dan profession akademik adalah profession kepada segala profession. Apa maksudnya? Kitalah yang melahirkan engineer, yang melahirkan saintis, yang melahirkan physician, yang melahirkan doktor, yang melahirkan guru dan sebagainya. Apa tak dipanggil profession of all profession? Itu yang disebut. Apa implikasinya? Mungkin ini boleh difikirkan oleh participants pada hari ini. Tetapi soalan kedua yang saya nak participants fikirkan, selain daripada adakah kita sebenarnya satu profession, adalah apa perbezaan seorang engineer, profesor engineer dengan engineer di luar. Sebab kita ada engineer di universiti, ada juga engineer di luar. Jadi apa bezanya antara engineer di luar, engineer practitioner dengan seorang profesor engineer? So dua soalan tu mungkin nanti kita boleh bincang. Okey, seterusnya adalah ini adalah ciri-ciri profession akademik. Atau ciri profession dan profession akademik. Dinyatakan satu profession itu perlu mempunyai skill dan competence. Knowledge, skills and competence. Bila cakap skills and competence, competence itu termasuk skills and knowledge lah. Maknanya kalau seorang doktor, dia mesti tahu knowledge dalam bidang kedoktoran lah. Whatever lah yang sangat penting. Kemudian dia serve the public mostly. Dan kemudiannya kalau terpulanglah kalau dia public atau private. Kalau tidak, the clients lah. Above self-interest atau above self-interest lah. Maksudnya the public tu lebih utama daripada self-interest. Receive an extensive period of education. Maksudnya kalau seorang geologi, dia tidak boleh masuk ke dalam profession geologi kalau dia tidak melalui Bachelor of Science in Geology. Maknanya dia melihat kepada pendidikan sebelumnya. Kalau dia ada Bachelor of Education, dia tak boleh jadi doktor misalnya, dia mesti match lah dan sangat spesifik profession ini. Setengahnya
dia ditentukan oleh appropriate examination and other form of assessment. Ini yang macam accountancy ya, dia kena ada duduk lagi, lawyer dia kena ada duduk lagi bar selepas melalui proses pendidikan yang dikatakan untuk menjadikan mereka seorang peguam contohnya. Oh tidak, dia tak boleh masuk ke dalam profession itu sehinggalah dia mendapatkan satu lagi jenis kemahiran ya, ataupun di test lah, assessment ya. Kemudian dia melalui professional development juga ya, receive action based training in the professional skills. Maksudnya di dalam tempat kerja dia masih membangun skill-skill dia. Dan bagi setengah profession seperti doktor, engineer, dia mempunyai license to practice arkitek ya. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya ya, dah keluar daripada degree, masuk dalam persatuan boleh praktis, tidak. Ini kita nampak kebanyakan profession termasuk yang baru-baru ni mereka telah pun membangunkan kertas kerja baru ke parlimen supaya profession mereka pula di-license dan ada jawatankuasa yang menentukan untuk memberi license ini atau tidak. Dan kesemua profession mesti ada code of ethics and professional conduct. Jadi ini adalah ciri profession. Kalau kita tengok di sebelah ahli akademik, boleh ke kita panggil kita adalah professional? Kita adalah profession. Kita ada the field of knowledge, betul. Kita ada professional function ya yang ditentukan oleh setiap universiti lah. Misalnya setengah universiti researchnya besar atau pengajarannya besar dan sebagainya, terpulang kepada institusi itu sendirilah, constitution universiti itu sendiri atau misi atau visi universiti itu sendiri. Tapi asasnya tiga itu memang perlu dilakukan ya. Mengenai extensive education, of course, the highest PhD sebab kita adalah profession kepada segala profession. So itu sebab kita insist mereka perlu menjalankan ada PhD, iaitu highest level of education. Macam mana kita menentukan skill atau competence dalam waktu-waktu kerjaya itu? Apabila kita menentukan kenaikan pangkat, penilaian, macam-macam penilaian yang berlaku ada dalam sistem universiti ya. Ini juga yang menentukan sama ada you naik kepada pensyarakanan, profesor madya, profesor dan sebagainya. License to practice, kita ada license ke? Sebenarnya tak ada. Tak ada ya, belum ada ya. Kalau guru di Malaysia tak ada, tapi di banyak negara mereka ada ya. Perlu mendapat license to teach, tapi di Malaysia tak ada. Itu sebab siapa-siapa pun boleh jadi guru. Kita ada guru sandaran lah, kita ada guru sementara lah, kita ada siapa-siapa pun bila kita ada guru. Tetapi kalau misalnya kita tidak cukup jurutera, kita tak boleh ambil siapa-siapa je jadi jurutera untuk bina jambatan ya. Bayangkan kalau siapa-siapa saja yang diambil tak cukup jurutera, ambil siapa-siapa saja seperti di sekolah untuk bina jambatan, apa jadi dengan jambatan kita? Sebenarnya itu juga yang ditentukan oleh negara luar bahawa guru itu mesti ada license ya. Sebab inilah dianya, isunya ya. Okey, dan memang kita ada ethos ya atau professional conduct, malah sebagai profession kepada semua profession. Ethos ataupun etika, conduct, professionalism kita seharusnya jauh lebih tinggi dan lebih penting sebab kita melahirkan professionals. Kita melahirkan warga untuk sesebuah negara ya, melahirkan bijak pandai. So tak patut question pun. Memang pun sebagai universiti, sebagai satu institusi yang berkurun-kurun lamanya survive, sustain berbanding dengan industri-industri, kita dah ada budaya yang sebenarnya tak tertulis pun, ethos ataupun budaya akademik yang mementingkan kepada integriti, credibility, kewibawaan, profesionalism ini. Cuma apabila tak ditulis, tak diberikan penekanan yang penting, ramai yang terpesong ataupun tidak mengetahui sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Itu saja isu kita lah. Ya, walaupun semua universiti kata, oh kita ada buku code of conduct, kita ada buku ethos dan etika dan sebagainya. Tetapi kalau dalam profession lain, sebab mereka license dan dia ada body
yang melihat aspek-aspek berkaitan setiap profession, dia sangat-sangat strict. Dan boleh digantung license dan sebagainya. Bagaimana dengan ahli akademik? Ini adalah isu utama kita lah. Tetapi kalau saya buat kajian mengenai wibawa, integriti dan profesional, dan saya tanya di Jepun, saya pergi mendapatkan data di Jepun, di Australia, di UK, sebenarnya mereka kata ethos dan etika atau rules and regulation of seorang ahli akademik itu diketahui oleh semua. Dan apabila seseorang itu, contohnya di Jepun, dia telah melanggar, seseorang itu akan dengan sendirinya malu dan akan dipinggirkan. Akan dipinggirkan sebab dia tidak mempunyai telah menjatuhkan maruah ahli akademik. Jadi itu sebab di Australia misalnya dia kata ahli akademik dia tidak akan berani bercakap di luar bidang dia dalam televisyen atau surat khabar. Sebab kalau universiti dia dapat tahu, mungkin ada tindakan yang sangat besar lah. Jadi semua orang tahu dia tak akan buat benda tu. Saya bagi contoh sebab ini hasil daripada kajian. Okey, so seterusnya kita lihat kepada apa yang apa ni tak nampak ni. Siapa itu ahli akademik? Kenapa ada nama sharing 14 dekat situ? Siapa itu ahli akademik? Maaf saya bercakap dengan research assistant saya di sebelah. Okey. Tadi kita dah sebutlah satu kumpulan yang sangat penting dalam institusi, tetapi dia bukan hanya penting untuk mengajar dan sebagainya, sebenarnya dinyatakan dalam literature bahawa mereka adalah ejen perubahan. Sebab kita membina profession lain, kita harus berubah juga mengikut keperluan-keperluan profession dari segi pengetahuannya, tetapi tidaklah semua benda yang di dalam universiti itu kita ubah, sebab apa yang sangat penting dalam universiti, budaya dan cara-cara bekerja dalam universiti tidak semestinya semuanya salah, tetapi knowledge itu berubah, skill itu berubah betul. Jadi ejen perubahan itu sangat penting. Kedua, kita mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membuat keputusan dalam institusi masing-masing. Yang ini mungkin ahli akademik muda tak tahu sebab sistem universiti itu adalah satu sistem yang menggunakan apa yang dipanggil academic governance. Tetapi academic governance itu bukan dalam semua aspek. Yang ini kena tengok sikitlah akta universiti masing-masing. Akta universiti masing-masing adalah kopi daripada akta universiti. Jadi dalam aspek institusi universiti, academic governance adalah daripada senat ke fakulti dan sebagainya. Academic governance tidak berkait dengan keuangan, sumber manusia. Itu adalah benda-benda yang sebenarnya ditentukan oleh LPU. The highest level is LPU. Jadi dan juga dalam policy juga ditentukan oleh LPU. Walaupun dasar itu boleh dibangunkan oleh ahli akademik melalui academic governance, tetapi dia akan dipersetujui di peringkat governance sekiranya dia mempunyai implikasi keuangan. Hanya dasar yang mempunyai implikasi keuangan. Tetapi dasar-dasar akademik hanya terletak kepada ahli akademik. Itu ahli akademik kena tahu. Jangan biarkan dasar akademik dibuat oleh orang lain. Itu bercanggah dengan sistem universiti dan otonomi ahli akademik serta academic freedom ahli akademik, kebebasan ahli akademik. Tetapi kenalah faham, kalau misalnya you nak bangunkan kursus, memang itu adalah berkaitan ahli akademik, tetapi dia melibatkan keuangan. Jadi bukan lagi kepunyaan decision itu semuanya adalah kepunyaan ahli akademik. Ia boleh ditentukan oleh pengurusan, perlu ditentukan oleh pengurusan tertinggi yang akhirnya perlu melaporkan kepada LPU. Saya sedikit mempunyai pengalaman setelah 3 tahun menjadi Board of Governance
sebuah university college dan yang baru-baru ini telah dinaik taraf kepada universiti. Jadi sangat fahamlah sekarang ya di mana letaknya role LPU itu lembaga pengerusi or governance body di peringkat universiti ya. Tetapi yang lain-lain mengenai markah, mengenai pelajar, selection, kursus, tambah baik, dasar-dasar kenaikan pangkat, dasar-dasar semua boleh ditentukan. Senat itu adalah level yang paling tinggi untuk menentukan keputusan dasar dan strategi-strategi oleh universiti. Again, kecuali dia melibatkan sumber manusia dan keuangan. Ya. Dan dia tidak melibatkan ataupun menyebabkan sebarang pemindaan kepada konstitusi lah, Constitution University. Ya. So ahli akademik muda jangan lepas tangan ya. Kalau ada jawatankuasa yang memikirkan tentang dasar, tentang perlu berikan perhatian. Mesyuarat fakulti perlu datang hadir untuk membuat keputusan kepada urusan-urusan pelajar dan sebagainya ya. Ini walaupun pada anda, pada ahli-ahli akademik muda tidak dikira dalam kenaikan pangkat, tetapi sebenarnya dia adalah part of khidmat ya sebenarnya ya. Cuma janganlah jadi ahli jawatankuasa kepada semua. Ya, ini kebijaksanaan dekanlah membahagikan berapa jawatankuasa dalam satu fakulti itu hanya 2 jawatankuasa yang dibenarkan supaya semua orang dapat terlibat dan sebagainya ya. Tetapi mesyuarat fakulti, mesyuarat jabatan itu sangat penting untuk kita sama-sama membuat keputusan yang terbaik ya berkaitan aktiviti akademik. Ahli akademik mempunyai tanggungjawab sosial, itu saya rasa tak perlulah kita nyatakan. Kita adalah seperti saya kata tadi guru, maha guru kepada profession. Jadi tanggungjawab sosial kita sangat penting. Apabila kita bercakap, kita bukan bercakap mengikut hati atau perasaan. Itu sebab ahli akademik perlu bercakap berdasarkan bukti. Kalau tak ada bukti dan sebagainya, janganlah bercakap kerana dia akan memberikan sesuatu yang negatif lah kepada diri kita sebagai seorang ahli akademik ya. Ahli akademik perlu mempunyai keupayaan intelek yang tinggi dan bukan hanya keupayaan intelek tetapi dia perlu diimbangi dengan integriti yang sangat tinggi. Itu yang saya maksudkan tadi, kita pandai tapi apabila kita bercakap misalnya kita menjatuhkan orang lain atau kita tidak bercakap berdasarkan bukti, itu sebenarnya tak mempunyai integriti yang tinggi lah ya. So dia harus seiring. Dan siapa yang masuk ke dalam profesion akademik saya harap tidak terlambat lah ya. Sebenarnya dia ingin menjadi ahli akademik bukan kerana dia ingin bekerja tetapi dia sebenarnya ingin menjadi seorang profesional berkerjaya lah ya, bukan hanya untuk bekerja. Kalau untuk bekerja sebenarnya tidak sesuai jadi ahli akademik sebab waktu bekerja ahli akademik ni bukan seperti waktu orang lain 9 to 5 dan sebagainya ya. Dan bekerja bukan hanya dalam pejabat, perlu keluar pejabat, perlu ke masyarakat, perlu pelbagai dan sebagainya. Itu sebab dalam profession akademik dikatakan ahli akademik perlu mempunyai professional calling atau seruan profesional. Maksudnya intrinsic, dia tu memang minat kepada ilmu. Sangat suka kepada ilmu, menimba ilmu, mengetahui, mempunyai pemikiran yang untuk menjana lebih ilmu, sukakan pelajar, sukakan kerja-kerja berkaitan khidmat dan sebagainya, bukan berasaskan gaji lah, walaupun kita tahu dalam kehidupan sekarang gaji itu sangat penting. Tetapi selalu yang saya cakap, kalau nak jadi kaya, mungkin profesion akademik bukanlah profesion yang sesuai untuk orang yang nak jadi jutawan. Tetapi profesion akademik itu di Malaysia dan di negara-negara membangun dan negara baju yang lain agak baik cara kehidupan atau the life of academics itu is good. Di negara seperti Indonesia, negara-negara kurang maju, kadang-kadang ahli akademik terpaksa buat pelbagai kerja lain ya untuk menampung kehidupan. That's how bad it is lah ya.
Tetapi di Malaysia dia sekadar untuk hidup selesa, boleh. Tetapi kalau hanya masuk untuk menjadi ahli akademik dan hidup selesa, itu bukanlah menjamin bahawa kelestarian anda sebagai seorang akademik yang akan terus maju dan menjadi akademik yang sebenar-sebenarnya lah ya, sebab dia perlukan that extrinsic aspect itu. Intrinsic and altruistic aspek itu sangat penting. Maksudnya, of course kita ada extrinsic, mendapatkan ganjaran gaji untuk menjaga keluarga dan sebagainya, tapi intrinsic kita sukakan ilmu dan sebagainya, dan altruistic itu iaitu bukan motivasi kepada ganjaran dan motivasi dalaman, tetapi bagaimana kita membina negara, bagaimana kita memberi dorongan ataupun memberi khidmat kepada negara lah, ya, membangun negara. Itu adalah motivasi altruistic yang lebih tinggi yang sepatutnya ada pada seorang ahli akademik, ya. Okey, sedikit data lah saya tunjukkan, ya. Kita laju sikitlah data ni, ya. Ini adalah data pertumbuhan ahli akademik Universiti Awam. Dan kalau kita tengok, ya, sebenarnya saya selalu nyatakan dalam penulisan jurnal dan buku saya, sebenarnya profesion akademik di Malaysia adalah tidak kompetitif. Maksudnya berbanding dengan negara lain sangat kompetitif. Pemilihannya untuk dapat satu kerja dalam akademik dia pula bersifat tenure, ya. Bukan seumur hidup seperti yang kita, ya, permanent until 60 tu maksudnya seumur hidup lah, ya. Tidak begitu, ya, very much tenure every 5 years nilai balik kemudian diberikan, ya, kecuali bila dia dapat profesor di US tu dia agak permanent lah. Tetapi inilah maksudnya masih diperlukan tinggi, ya, dan kita tengok cuma di akhir-akhir tahun 2019-20 kita tengok penurunan lah bilangan ahli akademik, ya, tetapi sebelum itu dia meningkat, ya, keseluruhannya, tetapi dia menurun sedikit, dan saya jangkakan dia tidaklah begitu ketara di UA, mungkin dia sangat ketara di US, ya. Dan kita mempunyai lebih kurang jumlah akademik 31,000, dan yang PhD saya agak terkejut, ya, akhir-akhir ini saya ingatkan dah dekat 70 tapi masih around 57, ya, yang tiada PhD. Kita ada 43. Ini disebabkan misalnya UiTM, ya, yang di kawasan-kawasan UiTM di negeri-negerinya masih lagi mengambil ahli akademik yang tidak mempunyai PhD, dan profesor sebenarnya kita ada lebih kurang 6% saja, ya, profesor, tak ramai, ya, dan ini sebenarnya reflektif lah dengan semua negara-negara. Saya memang banyak melakukan kajian-kajian komparatif academic profession dengan negara-negara, 20 negara yang terbaru ini, dekat 30 negara, ya, dan ini adalah reflektif dan pensyarahnya adalah komponen yang paling tinggi lah, ya, pensyarah muda, dan ini mempunyai implikasi jugalah, ya, kepada masa depan kita. Okey, seterusnya, betul ke ni Sabrina? Betul. Okey, kita lihat pula dari segi gender, daripada kajian yang sumber ini adalah daripada kajian Changing Academic Profession 2007 yang saya jalankan dengan 24 negara lain, saya dengan rakan-rakan, dan keduanya adalah kajian terkini iaitu kajian dengan 20 negara, 10 negara masih sedang mengutip data, ya, tentang ahli akademik. Dan bila kita lihat daripada N itu adalah bilangan ini, kita lihatlah sebenarnya wanita sebenarnya agak tinggilah di akhir-akhir ini, ya, bilangan ahli akademik wanita. Bilangan mereka yang mendapatkan PhD dari dalam dan luar negara kita tengok terbalik, ya, daripada 2007 lebih ramai ahli akademik kita mendapat PhD di luar negara, tetapi sejak RU dan sebagainya kita dapati ramai terbaliklah. Sekarang ni lebih ramai ahli akademik kita mendapat PhD di dalam negara. Dan daripada segi junior dan senior, junior ini adalah pensyarah dan pensyarah kanan.
adalah jauh lebih tinggilah, dan ini agak samalah daripada tahun 2007 kepada tahun 2019. Dan apabila kita tanya sampel kita dalam 1,000 lebih di sini dan dekat 4,000 di sini, kecenderungan mereka adakah kepada pengajaran dan penyelidikan. By the way, soalan ini sama untuk semua 20 negara ya yang kita kaji, dan kebanyakan mereka masih lagi pada tahun lebih kurang lah ya, masih lagi lebih tinggi sedikit dalam minat kepada pengajaran dan kurang sedikit dalam penyelidikan. So ini adalah bermaksud kalau ahli akademik tidak minat mengajar tu mungkin kurang tepatlah ya. Masih ramai lagi yang minat mengajar, tapi ada lebih kurang dekat juga 50 yang lebih kepada penyelidikan. Ya, tapi saya tak ada data saya tak bagi yang detail lah ya. Okey, seterusnya peranan ahli akademik. Pertama, peranan dia adalah pengajaran, penyelidikan, khidmat dan peranan tambahan-tambahan yang telah diberikan oleh universiti, khususnya berkaitan pengurusan. Ya. Nanti kita akan lihat sedikit data berkaitan berapa jam ahli akademik di Malaysia tumpukan kepada 3 atau 4 peranan ini. Ya. Dan ahli akademik mestilah mempunyai sifat pembelajaran dan kita tambah penyelidikan sepanjang hayat. Kalau orang lain cakap pembelajaran sepanjang hayat, tapi ahli akademik kena tambah pembelajaran dan penyelidikan sepanjang hayat. Sebab penyelidikan itu adalah asas ya. Nanti saya akan terang kenapa penyelidikan itu kita kata dia asas ya, bukan peranan utama, tapi dia asas kepada peranan-peranan utama. Ketiga, aspek keserakanan dan kesepakaran itu sangat penting. Keserakanan adalah mereka yang, ini bahasa orang UKM mungkin faham lah ya, takut orang-orang yang di luar UKM tak faham. Keserakanan itu kita ahli-ahli yang di dalam disiplin kita lah. Di dalam, misalnya di dalam Fakulti Pendidikan, semua rakan-rakan dalam Fakulti Pendidikan adalah rakan-rakan keserakanan saya. Tetapi dalam Fakulti Pendidikan saya hanya ada 2 orang lagi yang rakan kesepakaran, iaitu yang dalam bidang pendidikan tinggi. Itu maksudnya ya. Jadi kesepakaran kita dalam universiti, di luar universiti, keserakanan kita adalah siapa sajalah, tak kira bidang, tapi mereka adalah ahli akademik ya, dan baiknya dalam satu bidang ilmu besar itulah. Dan ini memang itu sebab kita buat keputusan dalam mesyuarat, bukan keputusan dekan atau keputusan ketua jabatan. Ia adalah keputusan apabila kita mendengar hujah-hujah rasional, dan akhirnya kalau rasional itu pelbagai dan barulah dekan itu membuat keputusan. Saya dah dengar, kita dah dengar rasional ini, kerana tidak ada keputusan, maka itu adalah keputusan yang diambil oleh dekan. Tetapi kalau rasional, keputusannya hampir 90%, 80%, keputusan itu yang rasional lah ya. Ada juga yang setuju tapi keputusan itu langsung tidak boleh diterima pakai. Itu kebijaksanaan, itu sebab kita lantik dekan yang bijaksana untuk menentukan bahawa adakah kumpulan di situ hanya memikirkan tentang soal diri, jadi mereka bersetuju dengan satu rasional yang tidak logik. Itu sebab kita nakkan dekan yang bijaksana lah ya, untuk menentukan perkara-perkara ini. Banyak perkara-perkara yang kita bincang dalam fakulti sebenarnya adalah berdasarkan keserakanan dan kepakaran. Sebenarnya kebanyakan aktiviti ahli akademik adalah berdasarkan keserakanan dan kepakaran. Melihat kursus, menilai exam question, menilai tahunan, menilai CV, menilai kenaikan pangkat. Tidak boleh tidak dilihat oleh rakan keserakanan dan kesepakaran. Kalau ahli akademik muda tidak percaya bahawa penilaian kenaikan pangkat ditentukan mereka yang telah melalui proses kenaikan pangkat itu, maka susahlah. Maknanya bukan profesion akademik, bukan profesion yang sesuai lah untuk diteruskan. Sebab itu adalah norma dan perkara-perkara yang ditentukan di universiti sejak
dulu lagi, ya. Ada jawatan kuasa yang menentukan kenaikan pangkat, ada jawatan kuasa. Saya banyak dapat misalnya UUM pun minta bagi talk, UMS dulu, sebab ahli akademik muda sangat marah kepada jawatan kuasa yang menentukan kenaikan pangkat. Mereka senior ni sengaja nak sekat rezeki mereka dan sebagainya. Ya, tapi ini kita perlukan satu diskusi yang lain lah, ya. Sebab saya selalu nasihatkan ahli akademik muda, kalau saya melihat CV saya rasa CV saya lah yang terbaik di dunia. Tentulah kan, kalau saya menilai diri saya. Itu sebab dalam kenaikan pangkat, orang lain yang menilai. Kewibawaan itu bukan dinilai oleh diri sendiri. Bukan saya pergi, oh, I'm the most credible professor in UKM. No, you don't do such things. Kewibawaan, credibility itu dinilai oleh orang lain. Khususnya orang dalam bidang dan keserakanan. Oh betul, dia tu memang profesor berwibawa. We never claim we are wibawa. It's not our right or our place to state that. Saya minta ahli akademik buka sikit, besarkan hati sikit untuk menerima perkara ini, tetapi bolehlah ada check and balance. Misalnya kalau it's good CV you sebelum you hantarlah kepada profesor ternama and tanya dia where else I can improve sebelum you hantar kepada jawatan kuasa contohnya. Then you have that check and balance. Tapi kalau you suruh kawan-kawan you saja tengok, atau profesor sebelumnya yang naik pangkat yang you rasa tengok CV macam tak berapa, tak payahlah suruh dia, suruhlah yang betul-betul yang ternama, mentor you yang betul-betul you hormat, kemudian barulah you hantar, dan there is a check and balance. Tapi menyalahkan hanya kepada jawatan kuasa, saya rasa itu bukan sesuatu yang bijaksana. Sebab itulah cara kita kenaikan pangkat itu, ya. Cuma kenaikan pangkat sekarang disebabkan isu-isu yang saya tak nak bincang, kadang-kadang jawatan kuasa itu bukanlah satu jawatan kuasa yang betul-betul sepatutnya, ya, itu perkara lain. Anyway, peranan ahli akademik saya dah sebut tadi, berterasan jenis institusi, research university slightly different dengan focus university ataupun university slightly different dengan college university. Sarjana dan kesarjanaan adalah asas kepada segala keputusan dalam sebuah universiti, sama ada keputusan kenaikan pangkat, keputusan penilaian tahunan, keputusan memilih ketua, keputusan memilih pemimpin, keputusan, of course adalah ciri-ciri lain, tapi itu adalah ciri utama. Keputusan apabila kita memberikan dana penyelidikan, keputusan apabila kita memilih mentor dan sebagainya adalah berdasarkan sarjana dan kesarjanaan, ya. Dan apa maksud sarjana dan kesarjanaan? Dalam dictionary pun dikatakan orang tu pelajar, seorang ahli akademik. See? So kalau ahli akademik tidak sarjana dan kesarjanaan, dictionary itu salah. Patut buang seorang ahli akademik itu. Hanya orang terpelajar. Dan pengajar, saya dah sebut, ya, itu adalah peranan ahli akademik, ya. Jadi peranan asas ahli akademik, itu sebab saya kata penyelidikan tadi, kalau kita tengok kotak saya ni, peranan asas, tanggungjawab asas ahli akademik adalah membangun kepakaran dan membina keupayaan intelek. Ini adalah asas. Dan diteruskan sehinggalah kita tamatlah kerja kita, ya. Itu sebab perlu ada PhD. PhD itu bukan maksud you sudah pakar, ya. Bukan. Setengah ahli akademik balik-balik lepas PhD, of course buat PhD ni susah apabila nak pula kalau kita dapat penyelia dan penilai yang sangat-sangat kritikal. Tetapi bila kita balik, kita sebenarnya bukan pakar bidang lagi. Kita dah mencapai satu aspek ataupun kriteria penting untuk menjadi ahli akademik, tetapi tanggungjawab kita membangun kepakaran itu memang berterusan, dan sebenarnya kita hanya menjalankan satu kajian PhD. Apabila kita masuk ke dunia ahli akademik itu banyak kerja-kerja lain yang akan yang akan membina kepakaran dan keupayaan intelek kita, ya. Dan itu sebab bagaimana kita membina kepakaran? Membina kepakaran adalah melalui penyelidikan. Apa jenis penyelidikan lah, melalui perkongsian seminar, persidangan, ya. Dan terusnya apabila kita inilah yang akan menjadikan kita membolehkan kita menjalankan peranan utama, ya, iaitu pengajaran dan juga kerja-kerja penerbitan, pengurusan dan perkhidmatan, ya. Dan
ketiga adalah apa yang saya dan kumpulan saya pada tahun 2012 sebenarnya dia dah bukan peranan baru muncul dah ni. Sebenarnya dah lama muncul ya, tapi ini term yang saya gunakan dalam buku kita dan kajian kita, iaitu terdapat keperluan di mana ahli akademik berbanding dahulu, sekarang ni keperluan yang mendesak untuk ahli akademik untuk memberikan sumbangan bukan hanya kepada komuniti atau kepada komuniti akademik, tetapi komuniti bukan akademik, iaitu masyarakat, sektor ekonomi, pentadbiran dan sebagainya. Dan mereka berperanan sebagai intelek awam dan melakukan R&D commercialization, menjana inovasi, ya, menjadi penasihat saintifik atau teknikal, ya, dan melibatkan diri dalam industri dan sebagainya. Prof Effendi, sila berhentikan saya kalau rasa ada perkara-perkara yang nak dibincangkan, ya. Ini sedikit dapatan berkaitan penyelidikan dalam kajian terkini, kajian Academic Profession in Knowledge Based Society seperti yang saya sebut tadi, yang melihat kepada 20 negara. Kalau kita tengok aktiviti kerjasama penyelidikan ahli akademik di Malaysia, kita lihat bahawa mereka melalukan lebih tinggi mereka peratusan yang menjalankan penyelidikan dengan ahli akademik dalam institusi, dan tinggi jugalah tapi rendah sedikit daripada sebelumnya dengan ahli akademik dalam negara, tetapi agak rendah ya kerjasama dengan rakan kesepakaran antarabangsa. Tapi saya rasa daripada pengalaman saya di UMT agak bagus ya dalam menjalankan kerjasama dengan kepakaran antarabangsa. Bila kita tanya tentang fokus penyelidikan, ramai yang menjalankan penyelidikan berasaskan amalan. Ya, walaupun tinggi juga asas atau fundamental, tapi lebih tinggi untuk amalan dan rendah sedikit teknologi. Sosial dan masyarakat juga agak tinggi. Ini saya rasa ini mesti ahli akademik dalam bidang-bidang sosial. Skop antarabangsa just nice lah ya around that, tapi boleh dibaiki. Tapi bagus bila kita lihat skop antarabangsa itu tidak begitu tinggi kerana sangat penting untuk kita menjalankan kajian yang berfokus kepada isu-isu dalam negara ya, tetapi memberi input kepada pihak antarabangsa lah ya. Okey. Masih berkaitan penyelidikan, pembiayaan kalau kita lihat masih ramai ahli akademik kita, ini sesuai untuk yang senior-senior lah ya, dan juga untuk yang muda ini melihat kembali aspek-aspek berkaitan institusi ya, dana masih dalam dalaman, masih bergantung kepada dana dalaman, yang penyelidikan awam masih rendah, agensi kerajaan pun masih rendah, industri lagi rendah ya. Ini sesuatu yang perlu kita tambah baiklah khususnya bagi ahli akademik muda ya. Khidmat luar menyumbang kepada masyarakat, kerajaan dan industri. Kita lihat bahawa ramai ahli akademik yang membuat kerja sukarela atau perundingan, tetapi kurang sedikit kepada ucapan dan syarahan umum. Kita lihat juga lebih ramai sekarang dah menulis artikel atau dalam penerbitan popular, dan masih kuranglah walaupun kurang daripada walaupun lebih tinggi daripada ucapan syarahan umum, tetapi masih below 50% ya penyertaan dalam ahli lembaga dan jawatankuasa. Dalam rakan kongsi khidmat, kita lihat masih tertumpu kepada institusi pendidikan tinggi, maksudnya khidmat macam saya berikan khidmat pada UMT hari ini masih dalam institusi pendidikan tinggi lah ya. Juga tinggi, melebihi 50% pada agensi kerajaan, tapi jauh lebih rendah untuk industri dan firma lah ya, dan juga masih rendah untuk organisasi yang tidak berasaskan keuntungan. Ini adalah NGO dan sebagainya. Kesarjanaan dalam tempoh 3 tahun, kalau kita tengok ini berkaitan dengan penyelidikan dan penerbitan ya. Penyelidikan dan penerbitan sangat berkait sebab kalau you tak ada penyelidikan, memang you tak boleh menyelidik kecuali you menggunakan data orang lain, data pelajar. Tetapi ini bukan urusan utama penerbitan. Kalau menggunakan data pelajar, ahli akademik sebenarnya menjadi mentor kepada pelajar. Ya, bukan menjadi
arahan kepada pelajar, arah menulis, tapi menjadi mentor ya, membantu pelajar. Tetapi dalam kenaikan pangkat, dan ini banyak dibuktikan, baru ni student postdoc saya pun bertanya kepada penyelidik dia di UK, dia kata I want you to write yourself because that is what you are as an academic, not with your supervisor or not with all the time with your students ya. So ahli akademik itu mestilah ada penyelidikan sendiri dan diterbitkan. Saya banyak juga menilai sama ada Monash, Nottingham, universiti dan universiti awam. Saya tengok penyelidikan mereka banyak, 10 penyelidikan. Tapi bila saya cari penerbitan, saya tak boleh matchkan penerbitan itu dengan penyelidikan mereka. Penyelidikan itu tidak berasaskan penyelidikan. Dan bila saya tengok, oh patutlah ada nama-nama student di depan tu. Ya, maknanya nama orang lain ya. So saya jangkakan itu adalah kajian pelajar. Pada saya ahli akademik itu telah tidak menyalahgunakan dana penyelidikan, khususnya kalau dana itu adalah dana kerajaan. Sebab dia menjalankan penyelidikan tapi tak ada output. Tapi digunakan orang lain untuk menyelidik. So ahli akademik tengok ya, bila you buat sesuatu kajian, kajian itu haruslah menjana laporan penyelidikan ke jurnal, ke bab dalam buku. So sangat penting untuk setiap penyelidikan you padankan dalam satu kolom yang lain adalah output kepada penyelidikan itu. Kalau untuk melihat kenaikan pangkat, saya sangat fasih dengan melihat apakah output kepada penyelidikan. Termasuk bagaimana dapatan penyelidikan menyumbang kepada kursus. Misalnya you kata daripada dapatan kajian ini, you telah tambah baik kursus so and so dengan memasukkan elemen ini. Itu sebab kalau you tengok CV universiti luar negara, mereka tidak berbentuk satu word tu. Dia ada ulasan sebab dia nak tengok impact. So misalnya you menjalankan penyelidikan, you tambah baik kursus, itu adalah output dan impact penyelidikan. So itu sebab di bawah penyelidikan nyatakan output dan nyatakan sedikit kalau ada impact. Ya, itu akan lebih menyerlah you selain daripada you list saja dan berapa jumlah sahaja. Dan kita boleh tengok kadang-kadang dana itu berjuta, outputnya hanya satu. Tetapi kadang-kadang dana itu 50,000 tapi outputnya ada chapter dalam buku. Dan nyatakanlah dengan sempurna ya, kadang-kadang saya kena Google buat saya marah. Jadi saya kata saya tak nak bagilah budak ni naik pangkat. Dia nyatakan sedikit je, saya kena Google pula. Ini terbitan mana? Terbitan Maya Publication ke? Indah Publication ke? Saya kena Google. Jadi dia tidak eksplisit. Kenapa dia tak eksplisit dengan saya ya? Kenapa dia mesti implisit dengan saya ya? Saya dah tertanya sebagai penilai kenaikan pangkat. So kalau you letak betul-betul seperti kita letak reference kita dalam artikel jurnal, itu kan jauh senang untuk orang menilai. Misalnya Springer Publication or UMT, penerbit UMT, page sekali, you know. So bagus kalau output dan impact itu diletakkan dengan betul-betul eksplisit. Jangan bagi saya pulangkan beberapa universiti awam, saya pulangkan CV ni, saya kata kalau dia tak betulkan dan dia salah letak sama ada dia telah Scopus. Ada setengah tu nak juga menipu tu. Jurnal yang tidak Scopus, dia letak Scopus. Dia ingat saya tak check. Ya? Dan saya check itu sebagai penilai sebab sebenarnya kalaulah fakulti menyemaknya dengan betul, fakulti tak patut panjangkan CV itu kerana telah ada elemen tidak berintegriti. Sekiranya ada kesilapan, alamat silap Prof, silap type, boleh dibaiki, ya, baikilah. Tetapi kalau ada elemen yang kita nampak macam ada integriti, sepatutnya fakulti tidak. Dan sepatutnya tulis surat kepada ahli itu, pastikan CV ini adalah CV yang betul-betul benar. Tidak lain selain kebenaran sahaja, ya. So itu adalah perkara-perkara pengalaman yang saya boleh share lah dengan ahli akademik di sini ya.
So kalau kita lihat jurnal akademik itu tinggi, buku itu sangat masih rendah, buku kesarjanaan jauh lebih rendah ya. Dan buku kesarjanaan yang ditulis dengan penerbit bersama juga rendah. Jadi memanglah ya itu selaras dengan dasar semua universiti yang nakkan ranking, sebab ranking ini kebanyakannya jurnal saja yang dilihat ya. Dalam penerbitan 3 tahun kita tengok betapa kurangnya penerbitan solo dan penulisan bersama rakan sepakaran luar negara, tetapi penulis bersama rakan sepakaran dalam negara sangat tinggi dan juga yang diwasikkan juga adalah tinggi ya. Seterusnya, pengaruh dalam pembentukan dasar. Tadi kita cakap pasal academic governance. Kita tengok bila kita tanya, adakah anda berpengaruh dalam menentukan dasar-dasar akademik di peringkat jabatan, di peringkat fakulti dan di peringkat institusi. Yang paling rendah adalah di peringkat institusi, ya, dan masih rendah di peringkat fakulti tetapi agak tinggilah di peringkat jabatan, ya. Jadi ini memang sama disebabkan oleh governance yang sangat-sangat top down sekarang. Kebanyakan keputusan berlaku di sini, ahli akademik kurang mendapat peluang untuk menjalankan atau menentukan keputusan, tetapi sepatutnya ini juga tidaklah rendah ya. Walaupun pada tahun 2020 kita tengok ia telah meningkat daripada tahun 2007, maknanya dalam 12 tahun ada penambahbaikan juga di kedua-dua tempat atau ketiga-tiga tempat ini. Pada tahun 2007 sebenarnya kita sangat-sangatlah diconsider oleh negara yang mengikuti kajian tersebut sebagai sebuah sistem pendidikan tinggi yang sangat birokrasi dan top down, ya. So ada penambahbaikan nampaknya. Okey, dapatan berkaitan ahli akademik terhadap pentadbir. Siapa yang menilai mereka? Ya. Dan sepatutnya kebanyakan penilaian adalah penilaian sebab saya cakap tadi lah keserakanan dan kepakaran ya. Tetapi kalau kita lihat dari aspek pengajaran, kebanyakannya dilakukan oleh pelajar. Ya. So tentulah okeylah, baguslah tu ya. Agak tinggi juga oleh ketua jabatan. Okeylah tu. Kalau kita tengok penyelidikan, kebanyakannya dilakukan oleh dekan atau ketua jabatan. Diri sendiri itu of course pelajar kurang, diri sendiri itu masih agak rendah lah ya. Tapi saya rasa rakan sejawat di jabatan atau rakan kesanaan tu masih rendah ya berbanding dekan. What happens kalau dekan bukan dalam bidang, itu agak susah jugalah ya. Kalau kita tengok hemat, masih ketua jabatan dan dekan. Jadi maksudnya penilaian masih berpusat kepada pengurusan, bukan kepada pakar bidang dan rakan kesarjanaan, ya. Sebab masih berfungsi kepada semua di sinilah, dekan dan ketua jabatan. Okey, itu boleh reflect lah sama ada betul ke di fakulti masing-masing atau di universiti masing-masing ini berlaku. Pandangan ahli akademik berkaitan pengurusan dan tadbir urus, sebenarnya kita lihat bahawa sudah agak bagus ya, dekat 70 lah, tapi masih boleh ditambah baik, komunikasi yang baik antara pengurusan dan ahli akademik. Gaya pengurusan top down ini tidak baik lah, tinggi ya gaya pengurusan top down ni. Kesepakatan dalam proses membuat keputusan ni juga agak tinggi ya. Apabila kita suruh dia menilai style pengurusan, kita lihat dia kata kecekapan kepimpinan atasan sudah baiklah, tetapi masih banyak tempat yang boleh dibaiki. Penekanan terhadap misi sangat tinggi, orientasi prestasi juga lebih kurang 70, okeylah tinggi. Berasaskan pengajaran, berasaskan penyelidikan misi, penyelidikan dan pengajaran juga tinggi, tetapi proses pentadbiran yang lancar sangat rendah. Maksudnya memang kita masih birokratik ya, atau birokrasi yang tinggi. Jadi ini bolehlah disimak balik.
Okey, sekarang saya rumus sikit peranan ahli akademik ya. So, sebenarnya, Sabrina boleh tengok saya punya. Sebenarnya apabila kita melihat peranan asas ahli akademik adalah dalam profesion akademik, pertama adalah meneroka ilmu. Kenapa saya cakap penyelidikan itu sangat penting ya? Kalau tengok kat sini adalah penyelidikan lah ya. Kerana bila kita mengajar atau mengajar degree masters dan PhD, kita bukan mengajar apa yang ditulis dalam buku teks. Betul, teori-teori itu memang telah lama terkumpul oleh negara-negara core countries atau central countries. Maksudnya negara-negara yang maju. Compare dengan kita, negara yang disebut pun dalam sistem pendidikan tinggi sebagai peripheral or semi-peripheral ya, yang belum lagi membina korpus ilmu yang banyak. Therefore, kebanyakan korpus ilmu itu datang dari barat. Therefore, kita memang mengajar perkara-perkara konsep teori yang telah dibina, iaitu kebanyakannya dari barat. Tetapi konsep dan teori ini tak semestinya sesuai untuk konteks Malaysia. Jadi apabila ahli akademik itu seorang penyelidik yang baik, dia akan memberikan input tambahan dalam pengajaran. Khususnya di peringkat master sampai PhD, tetapi di peringkat degree pun takkan kita nak ambil apa saja yang dibuat oleh Richard says, Margaret says, Alice says. What does Effendi say? What does Nurzaini say? What did Nurzaini find out? What did Effendi find out? That can be shared with student. Itu sebab dalam kajian saya dan rakan-rakan, apa kita melihat apakah budaya universiti-universiti yang rankingnya agak tinggi di semua bukan di satu ranking saja. Kalau kita tengok beberapa universiti itu dia datanglah mana-mana ranking pun mereka sama ada di tinggi ataupun mereka di bawah 50. Mereka kata their education is research based. Maksudnya kalau it's about latest knowledge as well as theories, but what is relevant to the context. Ya. Jadi kalau ahli akademik tidak menyelidik, apa yang you ulas dalam pengajaran adalah semua kajian-kajian orang luar dan kebanyakan adalah kajian-kajian orang barat, which that's not the way that we want our nation to develop ya. Dan kebanyakannya dia tidak menjawab kepada persoalan-persoalan yang khusus kepada konteks kita lah. Kita menggunakan teori barat aja yang tak semestinya laku atau boleh digunakan dalam konteks di Malaysia ya. Jadi meneroka ufuk ilmu itu sangat penting untuk setiap ahli akademik, tidak boleh berhenti. Itu adalah asas untuk membina kepakaran dan juga asas untuk memberi added value kepada pelajar-pelajar kita. Dan menentukan bidang tujahan kepakaran dan pengkhususan ini juga adalah satu isu yang ahli akademik kurang beri perhatian. Semuanya nak duplicate atau nak buat apa yang orang lain buat dan kadang-kadang tidak faham bahawa di dalam satu bidang tujahan ada beberapa sub-sub bidang. Dan dalam sub-sub bidang itu ada sub-sub kepakaran. Ini kena go through another training lah. Di AKAP ada ya training ini ya. Saya dan Prof Syukran buat. Yang ini kita bagi kepada dekan-dekan yang ketua jabatan. Tapi dia kata Prof datanglah kat universiti kita cerita. Saya kata you lah balik bercerita. Dia kata ahli akademik tak dengar ketua jabatan dengan dekan cakap. You ke? Saya rasa dengar kot, takut kot. Tapi itulah maksudnya, ini juga perlu dilakukan oleh dekan-dekan dan ketua jabatan supaya mapping of bidang-bidang kepakaran dan sub-sub kepakaran ini perlu dibuat. Saya ingat lagi bila kita buat mapping bidang-bidang kepakaran di UMT, kita lihat sesuatu fakulti itu terlalu ramai atas sesuatu bidang itu melebihi kepakaran dalam sub-sub bidang yang lain, sedangkan bidang itu tidak ada program di peringkat degree dan mastersnya. Bayangkan. Betapa skewednya talent planning pada waktu itu. Sekarang dah baguslah, dah perfect lah di UMT saya andaikan ya. Tetapi begitulah keadaannya bila kita terkejut, kenapa chemistry ramai sangat pensyarah ni? Contoh, ya.
Kenapa chemistry ramai sangat pensyarah tapi dia tidak ada pun Bachelor of Chemistry, for example. UMT tak sepatutnya pun ada Bachelor of Chemistry. Well, boleh tapi sepatutnya dia adalah asas saja kan. Tapi bidang-bidang yang berkaitan dengan marine ni tak ada sub-sub kepakaran yang penting. Sedangkan UMT adalah Universiti Marine. Contohnya. Contoh ya. Jangan repeat pula kata Prof Zaini kata macam tu, marah pula you punya PC dan sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk setiap dekan dan ahli akademik kena ambil ini adalah responsibility you ya, bukan salahkan ketua jawatan dan dekan. Sepatutnya ini boleh dibuat dalam bidang-bidang, sub-sub bidang tu sendiri pun boleh dibuat ya. Dan peranan utama adalah dalam aspek pengajaran lah apabila kita memindah ilmu kepada pelajar, kepada rakan keserakanan kita dan apabila kita melakukan khidmat kita kepada fakulti institusi dalam komuniti akademik. Tetapi kita juga ada khidmat yang melampaui, menjangkaui institusi ataupun kepada komuniti bukan akademik iaitu masyarakat untuk pembangunan ekonomi, untuk kepentingan negara ya daripada sains dan teknologi dan sebagainya. Jadi bila kita lihat balik maksudnya peranan asas itu sangat penting khususnya untuk ahli akademik muda dari sekarang meningkatkan kepakaran. Kemudian menggunakan kepakaran itu untuk menjalankan peranan utama iaitu berkongsi kepakaran dengan pelajar, keserakanan, fakulti dan sebagainya tadi dan seterusnya peranan khidmat itu iaitu aplikasi, bagaimana ia diaplikasikan dalam konteks masyarakat dan sebagainya ya. So, pada saya, okey, ini satu lagi lah yang berlainan sikit. Ahli akademik tidak boleh melakukan bidang, katalah meningkatkan kepakaran dalam bidang geologi, katalah pendidikan tinggi, tetapi berkongsi kepakaran dalam bidang lain. Mengajar dalam bidang lain. Faham maksud saya? Maksudnya, perlu ada sinergi bidang kepakaran dengan pengajaran, dengan khidmat. Khidmat, kalau you tak melakukan khidmat berasaskan bidang kepakaran, profes bidang, you seperti melakukan khidmat seperti NGO, orang-orang lain di luar sana. Ingat saya tanya tadi, apa perbezaan profesor dalam bidang kejuruteraan dengan ahli jurutera yang di luar dengan NGO jurutera yang di luar. So maksudnya, apabila you ada satu sub bidang, pengajaran you mestilah dalam sub bidang berkenaan atau at least sekurang-kurangnya dalam bidang masters dan PhD. Saya kadang-kadang adalah sepi-sepi sikit dalam bidang degree ya, sebab kadang-kadang degree itu memerlukan kepelbagaian kan, banyak sangat sub-sub bidang. Tapi apabila kita menjurus kepada masters dan PhD is in depth. Other people cannot teach that course. Other people yang tidak ada kepakaran tidak boleh teach that course because we're going in depth. Ya, jadi bila kita lihat kenaikan pangkat pun kita lihat sinergi ini. Macam mana pula you bidang so and so, you mengajar something totally different. Lepas tu you beri khidmat katalah dekat sekolah tapi tidak berkaitan dengan sub bidang you. Contohnya lah contohnya. Jadi ini yang saya kata apabila kita segmentasikan atau kita fragmentedkan, oh saya adalah kenaikan pangkat khidmat, saya adalah kenaikan pangkat penyelidikan, kadang-kadang ada kesilapan kefahaman antara apa yang dimaksudkan khidmat. Khidmat itu sebenarnya bukan khidmat pergi bagi baju pada orang susah, pergi bagi duit kepada orang susah. Itu bukan khidmat ahli akademik. Itu siapa-siapa pun boleh buat. Pergi bagi pertolongan kepada orang banjir. Well and good kita buat itu. Tetapi itu bukan khidmat kesarjanaan. Khidmat kesarjanaannya banjir. Okey, apa yang boleh ahli akademik pakar tu boleh melihat isu banjir tersebut dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan, mencadangkan bagaimana untuk mengatasi masalah banjir, macam mana untuk menambah baik dan sebagainya. Itulah perbezaan. Otherwise, we are duplicating apa yang NGO dan semua orang lain luar buat. Dan kalau kita duplicate banyak sangat orang lain punya kerja, maksudnya kita dah tak relevan, irrelevant. Kerja-kerja kita sama dengan kerja-kerja orang lain. Yeah? That's what it means lah. Yeah? So
sinergi antara ketiga-tiga ini sangat bersangkut, sangat berkait ya. So saya cadangkan ahli akademik muda from now on, be very particular about focusing your area kepakaran. Jangan nak buat semua benda. Memang kita rasa kita superhero or superwomen. Tetapi itu sebenarnya adalah satu tanggapan yang salah apabila akhirnya you tidak menjadi satu pakar yang boleh betul-betul diwibawa lah, sebab you cacah merbah, berata-rata. Kadang-kadang saya selalu bercakap dengan ahli akademik muda di UKM pun dalam fakulti saya. Kadang-kadang bila kita tamak ni bukan saja daripada segi keuangan tau tamak ni. Kita boleh lihat tamak ini apabila semua ahli akademik nak buat semua benda. Oh saya naklah yang tu pun bidang saya. Saya naklah yang itu pun bidang saya. Jadi semua bidang orang pun jadi bidang you. Ya, tapi bila orang nak masuk bidang you marah. Ya, banyak kes-kes ni, kadang-kadang profesor pun ada ya. Bersifat begini, saya tak kata ahli akademik muda. So be true, be very truthful to yourself. Look at what you are, decide on what is your area kepakaran yang you lihat. Tengok area kepakaran ini wujud tak di Malaysia, di UMT, di Malaysia, di luar negara. Siapa dia rakan keserakanan dalam bidang ini, dan benalah satu kepakaran dan pastikan penyelidikan walaupun dia berbentuk multidisiplin, ada aspek kepakaran itu yang boleh dikaitkan dalam kajian yang multidisiplin. Apabila menulis, tulislah dalam jurnal-jurnal yang menunjukkan itu adalah jurnal dalam bidang kepakaran. Bukan menulis semua benda. Kalau saya menilai kenaikan, yang mana yang tidak lihat itu semasa even di dalam fakulti pun apabila saya sift through kenaikan, saya akan cross saja. Kita tak kira. Kalau dia buat terlalu luar, kita cross saja. Ya, silakan Prof. Ada beberapa soalan ni. Ya. Saya rasa mungkin kita boleh dengar pandangan Datuk. Ya. So soalan ni daripada Dr. Fadil Yusof daripada UMK. Perlukah diwujudkan job description atau JD untuk setiap pensyarah akademik sebagai panduan dalam melaksanakan tugasan? Adakah JD ini akan menghadkan academic freedom? Itu soalan itu. Sebenarnya kalau dalam actually kita pun ada suggest dalam akta ya bahawa dinyatakan kurang penekanan kepada dalam akta kita, akta Universiti Awam, kurang penekanan kepada aspek siapa itu ahli akademik dan tugas-tugas, dan kita telah cadangkan, namun dia apabila kita bertukar kerajaan apa semua dia tidak di inilah. Tetapi kalau tengok dalam konstitusi, setiap universiti ada konstitusi masing-masing ya. Kena lihatlah sebab ada konstitusi masing-masing itu ada menetapkannya. Kadang-kala ini dibuat di fakulti. Saya tahu TOR di fakulti memang ada untuk pengurusan, tapi sekarang ni ada fakulti yang apabila ahli akademik muda masuk, dia dah tetapkan fungsi utama dan dia juga tetapkan terus mentor. So, bagus kalau tiada di peringkat universiti, dibuat dalam fakulti atau jabatan masing-masing. Ya, tetapi yang paling penting saya cadangkan bukan hanya TOR itu, tetapi kursus-kursus ahli akademik baru itu ditambah baik dengan memasukkan elemen-elemen seperti apakah peranan, 5 peranan atau 6 peranan, ya, dan bagaimana perkara-perkara ini dinilai, dilakukan, kemudiannya dinilai. Itu jauh lebih baiklah, bukan hanya ada TOR seperti yang diminta tadi kan, tetapi juga padankan TOR ini dengan aktiviti-aktiviti untuk mereka yang baru masuk universiti, apa dipanggil tu? Orientasi tu, program orientasi itu, dengan perkara ini, bukan melihat sangat tentang rule government itu ya. Sebenarnya kita badan berkanun ya. Saya rasa banyak yang buat silap ya, gunakan rule kerajaan itu, sebenarnya kita badan berkanun. Jadi berikan tumpuan lebih kepada bagaimana melakukan peranan utama, berapa jam yang ditentukan, bagaimana
Yang lagi penting adalah bagaimana menguruskan masa untuk ahli akademik muda dan menguruskan masa berpandukan TOR ini. Ya, sebab kita tak nak dia terlalu tinggi pengajaran atau terlalu tinggi penyelidikan atau terlalu tinggi khidmat atau terlalu tinggi pengurusan untuk ahli akademik muda dan sebagainya. Harap saya menjawab. Silakan Prof. Okey, Datuk. Soalan yang kedua, saya rasa ini adalah topik yang hangat baru-baru ni. Datuk ada menyatakan, ni soalan ni daripada wakil pasak UMT Datuk. Datuk ada menyatakan yang dasar akademik perlulah ditentukan oleh akademik itu sendiri. Ada pendapat yang menyatakan KPI ahli akademik sekarang ini lebih cenderung mengikut pandangan barat yang ditentukan oleh masyarakat barat dan bukan oleh keperluan masyarakat kita sendiri. Contohnya penerbitan yang perlukan berindeks ISI dan Scopus. Ada setengah penerbitan ini mengenakan yuran penerbitan yang sangat tinggi dan berorientasikan keuntungan yang akhirnya jurnal-jurnal tempatan yang baru serta belum terindeks bukan lagi menjadi pilihan bagi ahli-ahli penerbit, bagi ahli penyidik ini untuk menerbit. Yeah. Jadi ini memandangkan kredit yang kecil dan hampir tiada untuk proses kenaikan pangkat. Pada pandangan Datuk berkaitan dengan ini, adakah kesejahteraan ahli akademik kita memerlukan kayu ukur yang berbeza dan lebih domestik sifatnya bagi memenuhi keperluan masyarakat dan komunitas setempat? Itu dia, Datuk. Okey, soalan yang sangat sukar tapi sangat penting dan sangat baik. Tetapi sebelum saya menjawab, saya bagikan konteks universiti ya. Pertama, elok saya tekankan nature universiti itu sendiri ya. Seperti yang saya cakap tadi, universiti telah wujud dengan lama. Dan universiti ini adalah satu-satunya universiti daripada dulu lagi dah bersifat global. Orang bercakap globalisasi pada tahun 2000, sebenarnya universiti dah lama bersifat global. Sarjana yang mengembara itu dah lama wujud. Kita menuntut ilmu hingga ke China, ke Eropah dan sebagainya. Ya. Jadi, kita, universiti adalah satu-satunya sektor yang berorientasikan antarabangsa dan pergerakan sarjana ilmu itu telah merentasi ya, dan ada therefore kita berkongsi sistem dasar dan budaya asas yang sama. University ya. Jadi apabila kita bercakap pasal kepakaran, kita tak bolehlah kepakaran kampung atau kepakaran tahap kampung yang kita kata tu. Maksudnya kita perlu kedua-duanya. Ya, kedua-duanya. Apabila kita menilai kecemerlangan, kita perlu menilai kecemerlangan dalam konteks Malaysia dan dalam konteks antarabangsa. Itu sebab keserakanan kita bukan dalam negara. Itu sebab bila kita nak menilai, kita hantar kepada profesor yang wujud dalam bidangnya. Kebanyakannya dan kita ada dalam dan luar. Ya. Jadi kedua, perkara kedua ya, asas tadi, satu adalah universiti itu sangat universal dan kita semua ahli akademik bukan sahaja bergerak dalam negara tetapi perlu melepasi di peringkat antarabangsa, tetapi tidak menganaktirikan negara ya, sangat penting ya. Itu. Kedua, kita memang melalui tekanan globalisasi dan kita terpaksa mengubah banyak dasar-dasar IPT kita ya. Itu yang banyak dasar-dasar misalnya education hub lah, internationalization lah juga telah kita adopt dan kita ambil di Malaysia ya. Tetapi kita masih perlu mengekalkan identiti dan kerelevanan ahli akademik dalam sistem negara. Jadi inilah yang kebiasaannya ya, saya belum ditest lagi lah. Saya lihat kepimpinan universiti tidak boleh mengimbanginya. Ya. Tetapi ada juga universiti yang mengimbanginya. Misalnya dia kata, walaupun ada penerbitan dalam jurnal-jurnal antarabangsa, mesti ada penerbitan dalam negara dan dalam bahasa Melayu. Ada universiti mensyaratkan itu. Ya. Walaupun mesti ada tu tak semestinya banyak lah, mesti ada beberapa. Ya. Jadi ini sebenarnya seperti yang kita dah banyak bincang sebelum ni soalan yang sama, dia sangatlah sangat bergantung kepada kebijaksanaan pengurusan tertinggi sebenarnya ya. Pada saya bila kita menggunakan seperti jurnal-jurnal yang Q1, Q2 dan sebagainya,
dia penting sebab sebenarnya memang kita tahu jurnal-jurnal ini, saya kata jurnal tradisional ya, bukan jurnal golden open whatever yang dipanggil sekarang ni ya. Jurnal-jurnal tradisional itu memang kalau kita tengok editornya, editorial boardnya, mereka adalah mereka yang sangat berwibawa dalam bidang, dan bukan semuanya di barat. Kita tengok ada yang daripada Jepun, ada yang daripada South America dan sebagainya ya. Ada juga yang daripada Malaysia. Jadi jurnal-jurnal ini memang dia selalu dirujuk. Kalau saya tak baca higher education, Journal of Higher Education tu, saya bukan ahli akademik dalam bidang pendidikan tinggi lah. Jadi bagus untuk ahli akademik cuba ya menerbit dalam jurnal-jurnal begini. Tetapi tidak menggunakan cara-cara singkat lah Prof. Macam bayar untuk publish itu, pada saya sepatutnya ini adalah saya rasa penilaian kendiri ya, seperti apabila kita, analoginya apabila kita ambil air semayang, dah tua-tua ni tak ada siapa tengok sama ada kita ambil air semayang tu dengan betul atau tidak. Itu adalah penilaian kita sendiri. Lupalah tadi basuh tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan. Kita pun ambil balik kan. Samalah juga ahli akademik, bila kita tengok jurnal-jurnal ni, kita nilailah dulu. Ya, nilailah dulu editorial board, nilailah dulu, tanya profesor adakah ini jurnal baik. Bila kita tengok jurnal tu kata bayar tinggi-tinggi ni, kita pun question, dah lah bayar tinggi-tinggi, kita kena masuk template tu, kena betul, kena ini. Ni siapa yang dapat duit ni? You know? So benda-benda macam ini, saya tahu saya tak menjawab soalan tadi, tetapi ini adalah perkara-perkara yang kadang-kala di luar kawalan kita, kerana kita dia sangat bergantung kepada kepimpinan yang telah dilantik. Dan saya rasa sangat penting untuk dekan-dekan mencadangkan kepada pengurusan tertinggi dalam kepakaran masing-masing apakah jurnal-jurnal yang dikira sebagai jurnal-jurnal berwibawa, termasuklah jurnal di peringkat Asia dan jurnal dalam negara. Jadi kalau list itu ada, ahli akademik akan cubalah memberikan tumpuan kepada ini dan sampaikan jurnal-jurnal ini kepada peringkat CRIM atau Research Center atau Deputy Vice Chancellor penyelidikan. Sebab kalau kita pukul rata saja, saya rasa dia tidak memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak lah. Tetapi kalau hanya memberikan tumpuan kepada dalam negara, dalam bahasa kita, maksudnya kita tidak bersifat universiti yang sepatutnya lah ya. Iaitu universiti itu memang dia melangkaui, bukan hanya di negara tapi melangkaui. Jurnal-jurnal yang berasaskan ranking ini pada saya ada double edge lah. Double edge. Ada what they call good and bad. Tapi saya nak go through sangat panjang ya. Ini dah banyak disebut dah. Mungkin tak perlulah Prof. Tapi saya rasa ada the onus is on all professors and top leadership to look into aspects of integrity, aspects of pay and publish, dan yang sangat penting adalah jurnal itu haruslah menggambarkan bidang kepakaran. Sekarang ni ramai orang publish dekat jurnal-jurnal MDPI ni kan, yang sustainability, siapa-siapa pun boleh masuk. Bayar berapa? Saya rasa 11,000 satu paper kan. Tapi takkanlah you bidang TESOL you publish dalam sustainability. You bidang pendidikan tinggi, satu mungkin boleh. Tapi kalau 5 dalam setahun dalam bidang itu, tak ada dalam journal higher education, journal in policy in higher education, journal in higher education research and development, something is wrong with me. I'm talking about myself kan. Silakan Prof. Ya, Datuk Zaini, ada satu lagi soalan yang berkaitan dengan soalan tadi juga. Ini daripada Datuk Taj kita. Apa pandangan Datuk, masih ramai ahli akademik yang menulis dalam bahasa Malaysia, bab-bab dalam buku dan jurnal-jurnal penerbitan berbahasa Malaysia, tetapi sangat kurang dari sudut citasi terindeks, dan IPTA tidak memberikan keutamaan mengenai penerokaan ilmu dalam tulisan ilmu bahasa Melayu, sedangkan mereka juga menulis penerbitan berkualiti.
dan pengurusan masih memfokus kepada penerbitan berindeks Scopus dan WOS saja. Ya, saya rasa dah terjawab tadi. Pada saya sangat penting ahli akademik boleh menulis dalam bahasa kebangsaan dan perlu membangun korpus ilmu dalam bahasa kebangsaan. Ini yang telah dibuat oleh negara Korea, negara Jepun, ya. Even negara South America, of course they were colonized by Spanish, but dia menjadikan bahasa Spanish itu sebagai bahasa kebangsaan mereka, ya. I have not met any of my colleagues yang are not able to write. In fact, they say, oh, I have books in my own bahasa dan sebagainya. So ini yang saya kata tadi, dalam keperluan ahli akademik menerbit, mereka mesti ada keseimbangan menulis dalam bahasa sendiri juga sebab ini sangat penting untuk kita membina korpus ilmu dalam bahasa kita. Tetapi jangan tidak menulis dalam bahasa lain, khususnya bahasa kedua yang banyak dibaca oleh orang lain. Sebab itu juga yang membuatkan kita dikenali di peringkat antarabangsa, bukan hanya di peringkat kebangsaan, ya. Soalan Prof tadi, saya rasa itu jawapannya. Kecuali ada soalan Prof Taj yang nak saya jawab selain daripada yang saya dah jawab tadi. Ada ke Prof? Apa yang saya tak jawab? Itu saja saya rasa. Dan soalan ini juga saya rasa telah menjawab soalan daripada Profesor Dr. Bala Parasuraman daripada UMK. Prof Bala. Okey, ada soalan, kita pergi soalan yang lain ni tu. Okey, kejap Prof. Ada soalan tentang ranking ni. Ya. Soalan ranking. Boleh tak saya bagi sedikit jawapan ya kepada ranking ini, ya? Pada saya ranking ini adalah secondary. Dan pada saya seperti yang saya tegaskan baru-baru ini, ranking itu bukan semua universiti perlu terlibat. Research university tidak ada sebab mereka tidak terlibat. Mereka diberikan dana yang besar untuk menjalankan penyelidikan. Kalau kita tengok kebanyakan ranking, fokus asasnya adalah research. Ya, fokus asasnya adalah kepada kecemerlangan penyelidikan. Kecuali beberapa yang telah memasukkan elemen teaching, ya, seperti QS, ya, seperti THE, WR yang ada elemen pengajaran, ya. Tetapi kalau kita tengok ARWU, dia sebenarnya sangat-sangat fokus kepada research, ya. Sebab research saja yang boleh kita quantifykan banyak data. Sebab ranking ini adalah quantification. Bukan quality per se, ya, and mostly, well, adalah cara menilai quality tapi ada question daripada kesahihannya. Pada saya di secondary, sekiranya dia bagus apabila you masuk ranking yang bersesuaian. Kalau you bukan research university, masuklah ranking yang nak menilai QS ke, TH ke, sesuai. Janganlah masuk ARWU. Kalau you research university, masuklah ARWU atau ketiga-tiga misalnya. Pilihlah yang bersesuaian. Ini pemimpin universiti mesti study ranking ini dan apa dia elemen-elemen penting dalam ranking, barulah dia tahu universiti ini nak gunakan ranking yang mana yang lebih sesuai, ya. Bukan go all out dan cuba juga ranking-ranking yang tak sepatutnya. Dia secondary kerana pada saya dia bagus untuk pengurusan melihat di mana aspek-aspek yang masih lemah dan dicuba untuk menambah kepada elemen-elemen yang universiti sendiri dah tahu itu adalah elemen penting dia membina kecemerlangan universiti. Bukan dijadikan elemen ranking itu sebagai satu-satunya elemen yang untuk ditambah baik. Jelas tak saya, Prof? Maksudnya, kalau dia adalah secondary, maksudnya masukkan elemen itu juga dalam elemen membangun kecemerlangan. Bukan dijadikan kitabnya. Itulah perkara yang perlu diberikan penekanan untuk kecemerlangan. Kalau daripada kajian kita yang melihat akademik berbudaya cemerlang, kita telah melihat 20 ya? 20? Saya tak ingat, 10 atau 20 universiti yang memang cemerlang di ranking. Kesemua universiti ini tidak menggunakan kriteria ranking untuk jadi cemerlang, Prof. Sebab mereka dah cemerlang awalnya. Mereka telah membina budaya kecemerlangan yang bukan berasaskan ranking. Saya rasa apa yang Datuk Nazari maksudkan itu adalah
Apabila mereka layak, maka mereka terus mendapatnya. Bukannya mereka cuba adjust supaya mereka memenuhi kriteria ranking tu. Ya, maksudnya dia bukan menggunakan kriteria itu sebagai strategi penambahbaikan. Bukan menggunakan kriteria ranking sahaja sebagai strategi penambahbaikan universiti. Dan bukan menggunakan ianya sebagai asas. Ya? Tetapi banyak asas-asas lain yang menjadi isu lah. Macam tadi ya, bila letak itu saja tanpa menekankan tentang kepakaran, bidang, ya, research berkualiti yang berimpak, bukan hanya output kan, ataupun tidak menekankan tentang budaya, integriti dan sebagainya. Jadi hanya berikan kepada 5 atau 13 kriteria yang ditentukan sebagai kiblatnya. Jadi dia bukanlah satu cara yang terbaik lah. Of course, saya rasa pemimpin-pemimpin yang dilantik adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Mungkin pandangan saya tidak betul. Tapi ini daripada kajian yang saya buat sendiri, kita tengok universiti ini tidak menggunakan kriteria itu. Apabila mereka membina kecemerlangan universiti, mereka tahu apa dia kecemerlangan universiti. Ya. Mereka dah letak dalam strategi dan plan-plan mereka. Ya. Bagaimana mereka memilih ahli akademik, ada kriterianya. Bagaimana mereka menentukan kenaikan pangkat, bukan daripada dulu lagi, bukan berasaskan kepada KPI ranking. Bagaimana mereka menentukan seseorang itu pakar bidang, ya. Bagaimana mereka menentukan industri-industri atau kerja-kerja industri, bukan berasaskan kriteria ranking, tapi mereka telah ada kriteria yang sangat kuat. Tapi oleh itu datanglah ranking mana-mana pun mereka tak jauh lah lari, ya. Itu sebab itu yang saya kata atau dipanggil sebagai secondary, ya. Ranking is secondary. Kita tak kata ranking tidak berguna, sebab kalau kita rasa dia sesuai, bagus kita masuk, tetapi janganlah menjadikan dia sebagai satu-satunya lah. So anyway, okay. Terima kasih Datuk Zaini. Datuk, Saya boleh bagi sedikit bercakap boleh? Silakan. Saya yang tanya soalan tadi, Datuk. Saya setuju, saya tak ada masalah dengan ranking, Prof. Tetapi apa yang Prof cakap tadi itu, apabila kita kejar dalam ISI dengan Scopus ni, apa pandangan saya Prof, kita ini berlaku berapa tahun saja Prof, dalam 5 tahun belakang ni. Pada awal-awal universiti ditubuhkan, sehinggalah tahun 90-an ni kita, all the professor pun kita tahu mereka ada dalam bidang masing-masing. Tadi Prof cakap kan, banyak jurnal-jurnal tu adalah dalam kepakaran. Sebab apabila kita develop kepakaran itu Prof, contohnya saya punya bidang industrial relation. So saya lebih kepada pergi jurnal-jurnal yang ada industrial relation, maka di peringkat dunia orang dah recognize Prof, orang akan jemput kita dan sebagainya. Dan bila kita translate into as a professor dalam negara pula, negara pun banyak digunakan Prof. Cuma apa yang berlaku dalam Prof sekarang ni, every journal dia orang publish, tak kisah. Like Prof katakan saya pakar dalam human resource, saya pergi publish dekat Science, Teknologi, as long dia ISI, Scopus. Ini berlaku sekarang Prof. Itu yang saya kata tadi, ranking tak ada masalah. Kita memang sudah rank yang ni, tapi kita pergi situ. Kedua Prof, bila kita pergi ke arah itu Prof, teaching itu kita make it secondary. Actually it's no good Prof. Actually teaching datang ke sarjanaan kita. Sebab publication dengan research kita akan translate into the dalam teaching. Maka kita boleh develop our student yang high quality. Sebab tu Prof, graduate employability menjadi isu di sekarang ni. Patutnya tak ada isu. So kita bypass certain issue Prof, certain aspek yang penting. Kita pergi sebab ini ada kaitan dengan kenaikan pangkat Prof. Jadi everybody focus on that. So for me, as a professor ke academician must be rounded lah Prof, rounded. Kita bukan jadi kaya Prof, tapi kita boleh melahirkan sarjana-sarjana dalam negara kita, akhirnya mereka bantu negara kita. Kita sekarang kurangan pakar-pakar dalam negara kita Prof. Banyak bidang-bidang semakin macam Prof, mungkin Prof dan saya tak lama lagi akan retire Prof. Dan hilang. Tapi kita nak macam Prof Jomo, kita semua Prof, kita nak orang-orang macam tu yang masih lagi sumbangkan. Itu saja pandangan saya. Saya tak kisah pasal ranking Prof, tapi kalau kita go on this seperti ini swasta lain Prof, dia based on the funding, dia tak ada funding, jadi mereka dia nak naikkan ranking, nak tarik pelajar datang. Tapi kita IPT ni lain Prof, kita ni
lebih kepada melihat negara kita. Kalau kita nak macam Singapura dan sebagainya, Prof, dia orang memang fokus tu. So I don't know, I was trained in Australia, I can see dates, Prof, dia orang nak tak banyak sangat, tapi automatically that ranking akan jadi satu kata apa ni, kunci lah. Itu saja pandangan saya, Prof. Saya harap thank you, Prof. Okay. Yeah, you've said it. Very important to publish in your area of specialization. It's much harder for people yang buat kajian application to publish, ya. If you notice, ya, yang application, because application ni hanya certain journal sahaja yang terima, ya, kajian-kajian application, dan kebanyakan jurnal ini tidak berindeks tinggi sebab dia tidak ada banyak contribution kepada teori dan konsep dan sebagainya. But if you're true to yourself, and if you, to me, be very strong, keep to your philosophy, as long as you know what journal in your area and you can list them, and do go into whether it's Web of Science, better lah Web of Science, and list that journal, and you can show that it is never in the top quartile. It was, but as long as it's being read, it's no problem. I agree with you. Go on. Tetapi ada juga mereka yang buat multidisiplin dan mereka sebenarnya bidang dia, tapi dia menerbit dalam jurnal yang tidak berkaitan bidang dia tapi ada elemen. Itu pun kadang-kadang kita tengok, tapi tak semua lah patutnya dia menerbit di situ, ya. Okey, Prof Effendi ada lagi? Ada, Datuk. Ya. Okay, ini daripada Dr. Izzuandi Idris. Assalamualaikum, Prof. Datuk. Terdapat institusi tersohor di dunia yang mengamalkan brain poaching dalam melantik akademik terkenal dengan tujuan untuk menarik lebih ramai pelajar pasca siswaza secara tidak langsung dan dalam pendidikan. Dan ini mungkin pandangan pribadi beliau adalah menyebabkan berlakunya skewed dalam bidang pujahan. Adakah itu nanti akan menjadi trend kepada universiti di Malaysia? Bagaimanakah dengan proses pengajaran di peringkat sarjana muda? Itu pandangan, itu soalannya tu. Maksudnya sini dia external talent daripada dia build talent lah maksudnya kat sini, ya. Okey, universiti tersohor di dunia, sebenarnya universiti tersohor di dunia dia sebenarnya memang mencari atau melantik hanya mereka yang mempunyai potensi lah, yang kalau yang daripada muda, dan kalau profesor dia boleh ambil daripada mana-mana sebab mereka ni tenure. Sebagai contoh, ya, di semasa saya melawat Stanford dulu, dia kata selagi tidak ada yang terbaik dia tidak akan ambil. Tapi dalam konteks ini dia, soalannya adalah akademik terkenal untuk menarik pelajar. Memang kalau pelajar yang matured dan dia buat homework, dia hanya akan pergi, khususnya pelajar masters dan PhD, berguru dengan mereka yang berwibawa. Tapi ada juga pelajar yang dia nak pergi dengan bukan yang berwibawa supaya senang. Ya, ada dua perkara ni, ya. Tapi kalau di luar negara biasanya mereka mencari orang yang betul-betul berwibawa untuk mereka berguru supaya worth money yang dia bayar. Saya tak faham macam mana dia jadi skewed sebab apabila kita mencari misalnya IPTS sekarang, ya, dia ambil, ya, profesor-profesor, mestilah profesor dalam bidang-bidang yang ada dalam universiti tersebut. Mungkin setengah bidang cari tak jumpa yang berwibawa. So saya tak faham bagaimana dia skewed. Kalau di Malaysia ini ada yang juga seperti saya katalah, IPTS memang banyak mengambil profesor-profesor berwibawa, ya, untuk masuk ke dalam universiti mereka, tetapi saya tak rasa mereka, IPTS saya tak mau sebut sikit lah sebab kadang-kadang saya pun tak berapa faham cara mereka, tetapi saya rasa kalau you ambil seorang profesor yang tak ada dalam bidang tu, something wrong lah. Itu maksudnya again kita kata kebijaksanaan pengurusan tertinggi lah, tapi di peringkat fakulti, ahli akademik mempunyai suara, ya, kalau sekiranya dekan berbuat demikian. Question lah, kenapa kita ambil beliau sedangkan tiada bidang kepakaran dalam fakulti ini? Kenapa tidak so and so misalnya, ya? Itu saya rasa itulah pandangan saya yang saya boleh berikan, tapi saya tak faham skewed kalau pemilihan profesor itu harus semestinya lah mengikut bidang kepakaran yang ada dalam sesebuah fakulti.
Bagaimana dengan proses pengajaran di peringkat sarjana muda? Maksudnya profesor ini tidak mengajar? Mungkin Dr. Iswandi boleh jelaskan soalan tu. Silakan Dr. Iswandi. Boleh unmute. Tak apa, kita teruskan yang lain Prof kalau ada. Ada lagi ni daripada T7. Saya baru dapat unmute. Bukan. Jadi bila macam setengah universiti tu dia akan ambil pakar yang lebih ramai dalam bidang tertentu saja sebab dia nak tarik ramai student. Jadi postgrad. Jadi setengah-setengah department tu akan ada lebihan pakar ataupun katalah bidang A ni biasanya ada satu seorang je profesor tapi ada lagi 2 atau 3 orang profesor yang dalam bidang yang sama semata-mata untuk menarik ramai pelajar. Itu maknanya dia tidak mengikut talent planning yang sebaiknya lah doktor. Maksudnya mereka ni sebenarnya tak ada talent planning. Dia pakai ambil ikut waktu itu ad hoc untuk ambil pelajar dan sebagainya. Itu bukanlah satu strategi yang sustainable yang lestari. Kita pernah buat di UMT, ingat tak Prof Effendi? Bila kita mappingkan di dalam satu fakulti ahli-ahli akademiknya dan kita lihat ada ahli akademik yang satu bidang tu hanya ada satu kursus saja dia mengajar tapi ada terlebih ramai. Maksudnya apabila kita mengambil ahli akademik sepatutnya ini adalah urusan bakat. Itu sebab kita jadikan pengurusan bakat supaya pengurusan bakat mapping of talent planning is very important. And fakulti semua membuat mapping-mapping tersebut berdasarkan kepakaran dan mappingkan dengan kursus-kursus dan planning dia lebih berbentuk jangka panjang. Tetapi apa yang dicuba buat ni hanyalah jangka pendek saya rasa dan tidak begitu memberikan keuntungan. Dia lebih perlu lihat dari sudut talent management lah. Itu saja yang saya boleh jawablah daripada situ. Dan lebih penting, saya suka apa yang you suarakan. Di Malaysia kita terlalu berikan tumpuan kepada kepimpinan institusi. Oh, siapa nak jadi dekan, siapa nak jadi VC, siapa DVC dan sebagainya. Kita tidak memberi tumpuan kepada succession of pakar seperti yang disebut soalan oleh Kevin tadi ya. Sebenarnya kalau kita tak ada kesinambungan pakar seperti yang disebut tadi, maksudnya orang ni dah nak retire tapi tak ada pakar dalam bidang ni. Siapa yang nak mengajar kursus? Siapa yang nak mengajar penyelidik? Siapa yang nak bagi lagi nanti dana daripada luar kalau pakar ni dah tak ada lagi ya? Itu sebenarnya adalah asas ya. Pemimpin pengurusan tertinggi tu bertukar ganti. Ya, sementara je pun pos tu. Tetapi pakar inilah yang sangat penting. Itu sebab pada saya talent planning, talent mapping dan menggunakan satu talent mapping dan planning untuk leadership as well as pakar, as well as pengambilan ahli akademik muda, as well as retaining and as well as for career development. Semua ini sangat-sangat tertumpu kepada satu center atau unit yang melihat secara lebih bigger picture, helicopter view rather than small and nak buat ini kita dapatkan ini, low hanging fruits lah kan, benda yang cepat-cepat dapat ni. Sebenarnya itu tidak melestarikan universiti. Okey, Prof. Datuk punya slide banyak lagi ke? Nak habiskan ke ataupun nak teruskan dengan soalan ni? Mungkin saya boleh skip beberapa slide tapi mungkin akhirnya kita habis pukul 12 ya Prof? Ya, betul pukul 12. Okey, saya rasa saya raise isu ni aja lah kot ya. Okey, daripada semua perkara yang kita buat tadi, ya, ada beberapa isu dan cabaran profesion akademik. Pertama, seperti yang disebutlah, sebenarnya saya dah penat nak bercakap pasal isu ni, tapi sangat penting untuk ahli akademik faham bahawa sekiranya perkara-perkara ini tidak
ditangani dengan segera, tidak diberikan perhatian oleh ahli akademik muda, dia akan melibatkan profesion akademik itu dipandang dengan jauh lebih rendah dan berulanglah Profesor Kangkung lah, Profesor tidak ada maruah lah, Profesor dan sebagainya. Dan ahli akademik muda, walaupun you akan naik pangkat dengan cepat dan sebagainya, tetapi akhirnya you tidak akan dapat kewibawaan yang sebenarnya itu ya. Saya nak pendekkan sebab waktu ni ya. Tetapi ini adalah isu cabaran yang telah kita lakukan melalui penyelidikan ya, bukan based on what I think it is, but it's based on research. Isu plagiarism, undeserved authorship or credit, ghost authorship, ya, corruption, maksudnya I bayar somebody untuk menulis, ya. Abuse of power, I'm your ketua jabatan, you better not ask too many questions bila pelajar saya, PhD saya di Viva. Ya, saya tak bercakap pasal penyelidikan saja ni. Saya bercakap tentang banyak isu-isu dalam kita menjalankan tugas-tugas. Ya, dalam pengajaran misalnya, it's shared, but senior hanya mengajar sekali aja. Sekurang-kurangnya mengajarlah 3-4 kali. Ya, benda-benda macam itulah. Ya, publication in predatory journal, gaming. Ini ahli akademik muda sangat bijak gaming ni. Ya. You give them any KPI, they will get it. They will get it. And as such, kita kata they are cemerlang. Actually, it's not. Yeah, because isu gaming ini sebenarnya banyak melibatkan isu-isu berkaitan moral, integrity, professionalism dan sebagainya. And of course ada disebut fabrication of data. Ini berkaitan dengan kerja-kerja peranan ahli akademik. Ya, tetapi ada juga yang berkaitan dengan sikap ahli akademik itu sendiri. So saya bahagikan isu dan cabaran kepada satu perlakuan semasa melakukan aktiviti akademik. Kedua adalah sikap. Opportunistic behavior. Apa saja yang ada you want to grab or saya tak payah explain lah what too high self interest pun menjadi isu ya. Sebab bila menjadi too high self interest, ini yang disebut dalam buku, ada satu buku ya yang saya baru dah lama saya dapat ya, dia kata academic rock stars. Academic rock stars ni maksudnya dia cuba tunjukkan saya lah yang buat ini, saya lah yang pakar ini, saya lah, too high self interest. Sebenarnya ahli akademik kalau dia betul-betul berwibawa, dia tidak menunjukkan perkara begitu ya. Exploitation, you exploit the young ones, you exploit the top leaders, in saying that others are not good, you seorang aja bagus. Bullying, ini sikap-sikap yang ada ya. Modest productivity is also an issue. Some ahli akademik dia cakap, I do not want to be a professor, I just want to do what I think is good enough. Itu pun saya rasa adalah cabaran kepada ahli akademik sebab ahli akademik seharusnya cemerlang lah ya, sebaik-baik melakukan yang terbaik. Favoritism, weak academic leadership, ini memang kita nampak. Ini sebenarnya mereka nak kata ada credibility ada, tapi mereka mempunyai weak academic leadership itself. Itu adalah sikap ya, masing-masing. Nak kata dia tak credible, dia bukan tak credible, dia credible, tapi dia memang tak ada leadership yang strong. And a politicized system. Dan politicized system ini bukan kita salahkan ahli politik sahaja yang masuk ke universiti. Yes, kita ada isu. Tetapi kita juga ada ahli akademik yang suka berpolitik. Ada kumpulan-kumpulan kecil. Mereka sebenarnya yang kadang-kadang menggunakan ahli politik. Ahli politik tak masuk universiti, mereka invite. Mereka yang menggunakan politik. Ini juga mencemarkan academic profession ya. Sebab ahli academic profession itu adalah mereka yang di tengah-tengah yang berasaskan kebenaran. Apa yang mereka dapat adalah berasaskan kewibawaan, kesajanaan ya. Ini adalah isu-isu yang perlu diberikan perhatian oleh semua ahli akademik. Kalau you tengok satu dua beberapa perkara, kalau ada benda-benda ni segeralah
cadangkan kepada dekan misalnya bagaimana untuk menambah baik atau memberikan sedikit um, um, bagaimana untuk membangunlah ahli akademik dengan sebaiknya. So akhir sekali saya beri sedikit strategi. Prof Zaini ni asyik cerita tak ada macam mana nak bergerak ke hadapan ni. Okey, bagaimana nak bergerak ke hadapan? Pertama, teruskan aktiviti penyelidikan dalam bidang masing-masing, pastikan pengajaran dan khidmat itu berintegrasi ya. Ini yang kita panggil kesarjanaan berintegrasi. Kedua, pergi atau sediakan latihan profesional dan kepimpinan melalui professional development seperti satu profession itu sangat penting lah ya. Melibatkan diri dalam mesyuarat dan AJK, ini dekan juga perlu tetapkanlah juga ya supaya tidak orang yang sama, ada yang tidak mahu membuang masa sebab nak menerbit, tidak datang mesyuarat, tidak masuk dalam AJK, tetapi kalau setiap orang mesti mewakili dan kalau mereka tidak datang 3 kali digugurkan, itu senang saja sebenarnya ahli akademik ni ya. Keempat, mentoran dan bimbingan. Walaupun kita muda, kita rasa kita sangat pandai tapi kita belum cukup pengalaman dan wisdom. Ya, dan satu masa kita akan sampai menjadi mentor. Jadi sangat penting mentor dan ini. Activity mobility. Sangat penting. Pergi ke persidangan dalam bidang lah, bukan persidangan cacar merba. Latihan-latihan atau jaringan, sabbatical dan sebagainya sangat penting untuk pembangunan kesejahteraan. Yang ini juga saya sebut lagi sekali bahawa apabila you menyelia, kadang-kadang ya berebutkan pelajar. Kita kena, ahli akademik ni kena bijak lah kan dan bijaksana. Maksudnya tengok tajuk, sesuai tak, siapa. Again, it's not so much self-interest lah. Kalau terlalu ramai self-interest dalam sesuatu fakulti memang susah. So ini antara saranan-saranan saya kepada ahli akademik muda. Minta maaf dengan waktu yang sedikit, ada beberapa slide yang tak sempat. Tapi tak apa, saya rasa sangat penting untuk kita berbincang. Prof Effendi? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dato' Nazaini. Kita telah mendengar banyak perkara yang dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk Sultan tadi. Jadi pada pandangan saya sebagai ahli akademik, perlulah kita sentiasa membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Walaupun yang biasa itu telah menjadi amalan yang berakar umbi. Kerana yang biasa itu tidak semestinya yang betul. Jadi ahli akademik ada peranan yang sangat besar dan sebenarnya ahli akademik ini adalah satu, kalau boleh saya katakan, profession yang sangat dihormati di dalam masyarakat, terutamanya kalau kita tengok di Jepun dan Korea. Ahli akademik lah menjadi sumber rujukan dan tempat mereka mendapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi saya rasa ada banyak lagi soalan sebenarnya Datuk, tapi saya rasa mungkin soalan tu boleh ditanyakan terus kepada Datuk nanti pada kesempatan yang lain. Cuma saya nak buat satu pengumuman, ada satu lagi syarat umum yang akan diberikan oleh Datuk pada 12 Oktober 2021 hari Selasa jam 10 hingga 12 tengah hari. Dan syarat umum ini bertajuk Kewibawaan, Integriti dan Profesionalisme Ahli Akademik. Jadi pada kesempatan yang akan datang ni saya rasa masing-masing boleh bersedia dengan soalan yang mungkin tak dapat dibincangkan sebentar tadi. Jadi bagi pihak urus setia, semoga apa yang dikongsikan oleh Datuk Nazaini tadi dapat kita jadikan panduan untuk terus kita sumbangkan yang terbaik untuk universiti. Rakaman terima kasih yang tak terhingga juga kepada Yang Berbahagia, Profesor, Datuk, Doktor, Tuan-Puan yang setia mengikuti program ini. Ada 260 orang, tadi 266 orang yang mengikuti sesi ini daripada awal hingga ke penghujung. Jadi bagi mereka yang menghadiri dan perlu mengisi attendance telah diberikan link dia pada ruangan chat. Sila isi sebelum meninggalkan majlis ini. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua yang mendengar. Mohon maaf saya tak sempat habiskan slide.
saya kena belajarlah kurangkan sikit slide untuk yang akan datang supaya lebih banyak masa. Saya rasa ahli akademik muda memang perlu memberikan ataupun mengutarakan ya pandangan-pandangan, dan bukan saya saja boleh menjawab, mungkin Prof Effendi dan nanti profesor-profesor yang lain juga boleh menjawab. So mohon maaf and thank you for listening everyone. Thank you for being here.